Sebelum ni, aku menganggap COVID-19 adalah virus yang paling bahaya dalam dunia lah. Aku ingatkan pada waktu tu bila aku buat statement tu memang betul dia bahaya. Tapi kan, sebenarnya ada lagi virus yang lebih bahaya yang pernah wujud dalam sejarah manusia. Kau nak tahu? Kami nak. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. We're not ready for the next epidemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar everybody? Harap everybody semua doing well dan juga semuanya sihat sejahtera. Welcome back to another video. Baik, pada yang baru sampai sini, nama aku Adi Azhar. Dalam channel aku ni, aku ada fokuskan 7 playlist. So, korang boleh check out dekat aku punya about section dalam aku punya channel. Hari ni, aku nak share kat korang pandemik yang pernah wujud dalam tamadun manusia. Aku harap COVID-19 yang tengah spread over the world hari ni tidaklah sebesar seperti kajian yang aku buat ni. Sebelum ada yang salah faham, ini adalah kajian mengikut kefahaman aku sendiri. Aku bukanlah ahli biologi dan juga aku bukanlah ahli sejarawan. Patuhi larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Stay at home, stay safe everybody. InsyaAllah, everything is gonna be fine soon. Please, don't panic. Alright, sit back, relax, enjoy the show. Pandemik pertama barat yang pernah direkodkan ialah Antonine Plague atau nama lainnya ialah wabak Galen. Ianya dikesan di Empire Rome pada tahun 165 dan direkodkan berakhir pada tahun 180. Pakar perubatan Yunani menyifatkan wabak ini masuk ke Empire Rome selepas tentera balik dari negara timur. Pengkaji moden beranggapan ianya adalah seperti demam campak. Penyakit ini membunuh 1/3 penduduk dengan kematian hampir 2,000 orang sehari, sekaligus menghancurkan tentera Rom. Jumlah kematian yang direkodkan adalah seramai 5 juta orang. Yang kedua, Plague of Justinian. Wabak ini dikesan di Empire Roman Timur, menjadikan ianya pandemik kedua barat dalam sejarah manusia. Ianya dikesan pada tahun 541 sehingga 542. Pengkaji moden beranggapan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis. Pembawanya ialah kutu dan juga tikus. Peristiwa ini merenggut nyawa hampir kira-kira 25 hingga 100 juta orang. Kebanyakannya adalah penduduk Eropah. Yang ketiga ialah Japanese smallpox. Okey, Japanese smallpox adalah pandemik yang pertama di Asia. Ianya berlaku di Jepun pada era Tenpyo. Dipercayai berlaku antara tahun 735 hingga 737. Dipercayai dibawa oleh nelayan yang pulang selepas terkandas dari Korea. Jenis penyakit adalah smallpox dari varian variola major virus. Penyakit ini membunuh 1/3 penduduk Jepun ketika itu dengan kematian adalah 1 juta orang. Alright, yang keempat. Okey, yang keempat ni dia agak special sikit sebab biasa kita dengar tapi history dia hari ni pun aku baru tahu. Aku pun tak tahu sebelum ni history dia macam mana. Okey, Black Death adalah pandemik yang pernah menggegarkan dunia. Seluruh dunia, satu dunia terkesan dengan wabak ni. Tempoh wabak ini dikesan adalah pada tahun 1347 sehingga 1351. Virus ini dipercayai datang dari Asia Tengah. Ianya disebarkan oleh para pedagang laut. Pengkaji moden juga beranggapan ini penyakit yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis. Pembawanya ialah kutu dan tikus. Okey, ini adalah kategori virus yang sama dikesan seperti Plague of Justinian. Black Death dianggapkan telah membunuh 30 hingga 60% penduduk Eropah pada ketika itu. Kematian dicatatkan seramai 75 juta orang. Namun, ia tidak berakhir di situ. Pandemik ini berterusan sebanyak 3 kali dan mengakibatkan jumlah keseluruhan terkorban ialah seramai 200 juta orang seluruh dunia. Penduduk Eropah mengambil masa 200 tahun untuk kembali pulih ke tahap yang sebelumnya dan beberapa kawasan seperti Florence tidak pulih sehingga abad yang ke-19. Okey, yang kelima, smallpox. Smallpox ialah wabak yang disebabkan oleh 2 varian virus, iaitu minor dan juga major variola virus. Virus variola major adalah sama seperti Japanese smallpox yang aku terangkan tadi. Dua jenis varian virus ni dia bergabung dan menyebabkan beberapa faktor genetik and then terjadinya
smallpox. Ianya dijumpai pada tahun 1520. Negara pertama yang mengesahkannya ialah India dan diikuti oleh China. Pandemik ini dianggarkan meragut 56 juta nyawa. Virus smallpox liar terakhir dikesan pada tahun 1977. Okey, yang keenam ialah 70th Century Great Plague. Okey, wabak ini berkait dengan Black Death. Cara disebar melalui kutu dan tikus. Namun, untuk wabak ini, ianya ada tambahan cara jangkitan. Ada kajian mengatakan ianya juga boleh dijangkiti melalui darah dan kutu liar yang berkeliaran. Jenis bakteria yang terdapat dalam wabak ini adalah sama seperti Black Death, iaitu Yersinia pestis. Pandemik ini dikesan pada tahun sekitar 1600. Ianya meragut hampir 3 juta nyawa. Okay, yang ketujuh kita ada 18th Century Great Plague. Wabak ini sama dengan 17th Century dan juga Black Death. Okay, cara jangkitan, simptom dan juga jangkitan bakteria adalah juga sama. Para pengaji dapat merungkai satu cara jangkitan baru. Ianya adalah daripada mukus apabila seseorang itu bersin. Pandemik ini berlaku dan dikesan sekitar tahun 1700 sehingga 1800. Pandemik ini membunuh hampir 600,000 nyawa. Kolera 6 ini adalah berlainan dengan Black Death. Wabak ini mula dikesan pada India pada tahun 1817. Namun sehingga tahun 1804, ianya dikesan merebak hampir ke seluruh Asia termasuk Malaysia. Kolera adalah jangkitan usus kecil. Ianya disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera. Cara jangkitannya adalah melalui air dan juga makanan yang kotor. Pandemik ini bermula pada 1817 dan berakhir pada tahun 1923, mengorbankan 1 juta nyawa seluruh dunia. Yang ke-9 kita ada the Third Great Plague. Pada tahun 1855, plague sekali lagi mengganas, mencetus pandemik di seluruh China dan juga India. Bakteria yang dibawa ialah jenis Yersinia pestis. Cara jangkitan, simptom adalah sama seperti Black Death. Wabak ini meragut 12 juta nyawa penduduk China dan juga penduduk India. Okey, yang ke-10, yellow fever. Okey, bila sebut yellow fever ni, kita macam anggap okey, demam kuning yang macam bayi kena sekarang tu lah. Tapi yang ini berbeza. Wabak ini disebarkan melalui gigitan nyamuk betina yang dijangkiti. Ianya merosakkan hati manusia sekaligus menyebabkan mangsa menjadi kuning. Virus yang dibawa oleh nyamuk tersebut dinamakan flavivirus. Wabak ini berlaku pada penghujung tahun 1800. Kematian yang direkodkan adalah seramai 100 hingga 150,000 orang. Okey, yang ke-11 kita ada Russian flu. Russian flu bermula pada tahun 1889 sehingga 1890. Namun, ada pendapat yang mengatakan ianya berterusan sehingga 1895. Pertama kali ianya dikesan di Bukhara, Rusia. Virus yang terlibat di dalamnya ialah influenza A. Virus ini terdapat di dalam burung dan beberapa mamalia lain. Bertahun, ahli biologi mengkaji subjenis virus dari Russian flu ini. Sehingga kini, ada yang mengatakan ianya adalah daripada H1, ada yang mengatakan daripada H2, ada yang mengatakan daripada H3. Okey, samalah macam jenis virus yang kita sebut zaman sekarang tu, H1N1, H1N2, macam tu lah lebih kurang. Wabak Russian flu ni meragut 1 juta nyawa. Okey, seterusnya ialah Spanish flu. Selepas Russian flu, okey, muncullah pula Spanish flu kan. Okey, dikesan pada tahun 1918 sehingga tahun 1919. Okey, kewujudan virus ini masih menjadi tanda tanya. Ada yang mengatakan ianya berasal dari France. Ada juga mengatakan ianya berasal dari China dan juga US. Akan tetapi, ianya bukan datang daripada negara Sepanyol. Ianya dinamakan Spanish flu kerana Spain adalah negara yang akhbarnya tidak disekat pada ketika itu. Maklumlah, pada ketika itu World War I sedang berlaku. Kebanyakan negara sekat akhbar mereka daripada keluar. Virus yang dibawa adalah jenis influenza A H1N1. Ianya meragut 50 juta nyawa satu dunia. Okey, Spanish flu ini adalah pandemik terbesar pada abad yang ke-19. Pada tahun 1957 sehingga tahun 1958, Asian flu ini mula dikesan di Guizhou, China. Lepas itu ia merebak ke Hong Kong
Taiwan, Singapura, India, US dan tidak terkecuali United Kingdom. Pada mulanya, virus yang dikesan adalah jenis influenza A H2N2. Tidak lama kemudian, para pekaji mendapati virus H3N2 juga dikesan. Simptom Asian flu ini lebih kurang sama dengan Russian flu, cuma membezakannya ialah jenis subvirus influenza A tersebut. Wabak ini meragut nyawa hampir 1.1 juta orang. Selepas 10 tahun daripada Asian flu, muncul pula satu pandemik baru, ialah Hong Kong flu. Ini direkodkan bermula pada tahun 1968 sehingga tahun 1970. Simptom Hong Kong flu ini adalah lebih kurang sama macam Asian flu, cuma membezakannya ialah jenis subvirus influenza A tersebut. Hong Kong flu membawa virus influenza jenis H3N2. Wabak ini meragut hampir 1 juta nyawa. Bila sebut HIV/AIDS, rata-rata rakyat kita dan juga aku sendiri beranggapan ianya adalah bukan pandemik. Cara jangkitan pun korang dah tahu. Ada berpendapat HIV dikesan seawal tahun 1920 di sebuah kota di Republik Kongo. AIDS diiktiraf sebagai wabak pada tahun 1981 dan pada tahun 1983, virus HIV dikenal pasti sebagai punca penyakit AIDS. HIV/AIDS ini adalah pandemik yang tak habis lagi meragut nyawa sampai hari ini. Dianggarkan yang maut satu dunia disebabkan wabak ini adalah sekitar antara 25 hingga 35 juta orang. So antara tu, ada negara tak declare kematian tu disebabkan oleh HIV dan juga AIDS. Kata-kata dah tahu dah apa benda SARS ni. SARS ni sama juga penyakit flu yang lain. Ia mengganggu pernafasan angkut manusia. Ianya adalah penyakit berjangkit antara manusia. Ada kajian dibuat pada tahun 2017. Virus ini datang daripada genetik musang dan kelawar jenis horseshoes. Negara pertama mengesan virus ini ialah China. Tahun penemuannya ialah tahun 2002. Tahun wabak berakhir adalah pada tahun 2003. Virus ini telah menjangkiti 8,000 orang, 5 rakyat tempatan dan meragut 813 nyawa. 2 adalah rakyat negara kita. Swine flu adalah penyakit berjangkit melalui angkut pernafasan juga. Cumanya subkategori virus influenza yang berbeza. Yang ni banyak sangat teori makmal. Yang pastinya ianya bermula pada tahun 2009. Kalau kau ingat lagi tahun tu, pada dekat Malaysia ni, kerajaan kita banyak tutup pusat yang menternak khinzir. Ada kajian menamakan virus ini sebagai H1N1 2009 kerana terdapat genetik khinzir di dalamnya. Pandemik ini bermula pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2010. Wabak ini menjangkiti 200,000 orang seluruh dunia dan merekodkan 14,286 kes kematian. Biasa dengar kan MERS kan? MERS ini adalah virus bawaan yang terdapat pada unta. Geng-geng Middle East panggil MERS ni sesama unta lah, macam tu lah lebih kurang. Ianya berbeza dengan MERS-CoV MERS-CoV adalah kategori coronavirus dan ianya bawaan kelawar. MERS wujud dan dikesan pada Arab Saudi pada tahun 2012 dan ianya masih berterusan ada sampai hari ini. Virus ini mengganggu angkut pernafasan manusia, menyebabkan manusia sukar bernafas. Sehingga Januari 2020, seramai 2,519 kes dilaporkan dan 866 kes kematian direkodkan. Walaupun ianya hanya pandemik kecil, namun genetik coronavirus itu ada sampai hari ini. Ebola adalah nama yang diambil dari sebuah sungai di Yambuku, Republik Kongo. Wabak ini mula dikesan pada tahun 1976, namun para pekaji dapat mengesahkan sepenuhnya virus ini pada tahun 2014. Wabak ini berlarutan sehingga tahun 2016. Nama lain Ebola ialah demam berdarah. Ada beberapa kitaran melalui haiwan menyebabkan terjadinya genetik virus ini dan seterusnya menjangkiti manusia. Wabak ini mengorbankan 11,300 orang dalam masa 2 tahun. Last but not least, COVID-19. Pandemik ini hadir pada penghujung tahun 2019 dan ianya masih berterusan sampai hari ini. Kes pertama dikesan di pasar haiwan eksotik Wuhan, China dan merebak ke seluruh dunia dengan begitu cepat sekali. Ada yang berpendapat ianya datang dari pembawaan kelawar dan juga tenggiling.
Dan ada yang berpendapat ianya adalah virus man-made. Setakat 11 April 2020, tarikh video ini direkodkan, seramai 1.6 juta manusia dijangkiti dan menyebabkan 100,000 kematian seluruh dunia, menjadikan ianya virus paling dahsyat yang ada pada abad yang ke-20 ini. Okay, that's it. Itu adalah sejarah pandemik yang ada dalam tamadun manusia. Okay, dalam episod ni aku tak nak rungkaikan lebih lanjut pasal setiap virus ataupun setiap pandemik yang aku ulaskan tadi, sebab panjang bro kalau nak ulas satu-satu. Rata-rata yang tengok sampai habis video ni akan faham apakah itu pandemik dan tahu sedikit sejarah pandemik tersebut. Kalau korang perasan lah, daripada sejarah wabak yang aku bacakan tadi, penyakit yang mengganggu saluran pernafasan manusia ni bermula pada tahun 1800 dan ianya berterusan sampai hari ni. Genetik virus flu semakin hari bagi aku adalah semakin berbahaya. Kalau korang perasan lah kan, cara cakitan tu macam semakin hari semakin senang ni nak penyakiti kan. Macam dulu ya cakap susah, ada cycle dan benda semua. So sekarang ni bila kita berinteraksi pun dah boleh menyebabkan jangkitan tu berlaku. Okey, untuk COVID-19 ni aku akan buat satu episod khas untuk merungkai persoalan sama ada ianya ialah nature ataupun man-made. Sounds like conspiracy theory, right? Nah, okey lah nak? Komen di bawah. Okey, jangan risau, aku akan cover dua-dua. Okey, sekali lagi yang nak tegaskan, video ni aku buat adalah mengikut kefahaman dan kajian aku sendiri. Aku bukanlah seorang ahli biologi dan aku juga bukanlah seorang sejarawan. Alright, that's it for today. Kepada yang tak nak terlepas pasal cerita pandemik dan juga cerita virus-virus ni semua, okay, pastikan orang tekan button merah kat bawah tu dan juga tekan lonceng kecil kat tepi tu. Alright everybody, stay home, stay safe, don't panic. Okay, betulkan aku jika ada info aku salah. Komen di bawah. Until next time, see you in the next one. Assalamualaikum. Subscribe, tanda support. Bye.